السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وبه ما شاء من شيء بعد. سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberi kekuatan, kesihatan dan kelapangan kepada kita semua dan kita dapat mengembalikan nikmat ini kepada Allah, yakni dengan cara kita membalas nikmat ini dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini saya memilih beberapa ayat di dalam surah Ali Imran, bermula daripada ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Maksudnya, demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda kamu dan juga jiwa raga kamu. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu, yakni terlebih dahulu daripada kamu. Begitu juga orang-orang musyrik yang banyak menuduh dan mencaci kamu, yang menyakitkan hati kamu. Dalam keadaan itu, jika kamu bersabar dan kamu bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah dan mesti kamu mengambil berat tentangnya. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini adalah satu peringatan
yang diperingatkan oleh Allah kepada Nabi dan kepada para sahabat, juga kepada kita semua sehingga kepada hari kiamat. Bagaimana kehidupan kita ini apabila kita meletakkan diri kita sebagai petugas, sebagai pekerja untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah menetapkan di hadapan kita ini berbagai-bagai permasalahan. Di antara permasalahan yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, bagaimana kita akan berdepan dengan ujian-ujian yang diuji oleh Allah. Kita akan berdepan dengan berbagai-bagai perkara. Termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam ayat yang sama-sama kita belajar pada hari ini, ujian yang diuji oleh Allah yang pertama sekali terhadap harta benda kita. Walaupun kita menyebut ini harta benda yang diberi oleh Allah kepada kita sebagai petugas kepada perjuangan Islam, kita mesti sedar nikmat anugerah termasuk harta benda ini merupakan nikmat daripada Allah dan dia adalah milik Allah secara mutlak. Al-malu malullah. Harta adalah harta daripada Allah. Allah kurniakan kepada kita manusia ini secara sementara. Sementara kita hidup, kita boleh bermuamalah dengan dunia. Maka harta ini disifatkan sebagai milik kita secara sementara. Sebab itu apabila orang mati, imma orang Islam, bukan Islam, tidak ada yang bawa harta sampai dalam kubur. Orang bukan Islam sampai ke tahap apabila dia kaya benda ini, dia menganggapkan harta ni harta dia, macam dalam agama Buddha. Bila berlaku kematian, dia bawa duit, tapi duit dia kertas. Dengan cara dibakar. Apabila asap ini keluar, asap ini bercampur dengan roh, kemudian dia akan membawa munafaat kepada si mati. Ini mengikut ajaran mereka. Pokoknya hati kecil manusia, sama ada agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, agama Kristian, manusia mesti menerima hakikat bahawa kelebihan yang Allah anugerah di atas dunia ini adalah untuk kegunaan dunia. Tetapi Allah memberi peluang kepada orang yang beriman dengan Allah, kepada pejuang-pejuang Islam lebih luas daripada itu, diberi peluang oleh Allah supaya harta ini benar-benar menjadi ujian kepada kita dan kita dapat menterjemahkan harta ini supaya ianya berkekalan sehingga kepada hari kiamat, sehingga kepada hari akhirat. Allah sediakan kepada manusia ini money changer. Seperti mana ada money changer atas dunia. Kita ada ringgit Malaysia. Kalau kita pergi ke Kanada, kita pergi ke Perancis, kita pergi ke United Kingdom, ke Jepun, ke China. Kalau kita bawa duit ringgit Malaysia, sila hari bulan, lapar saja. Tak laku. Maka sebelum daripada kita bertolak, kita akan masuk money changer. Kita kena tukar. Supaya duit kita yang nama dia ringgit Malaysia ini bertukar nama dia. Jadi dolar, jadi euro, jadi baht Thailand, jadi yen Jepun. Baru kita pergi ke negara mereka, kita dapat manfaat. Titik telur kita ni kita dapat berurusan, berjual beli di negara yang kita tuju. Allah meletakkan negara hari akhirat ini yang mesti dilalui oleh manusia.
Bila kita hidup di hari akhirat selepas daripada dibangkit oleh Allah, kita nak berurusan. Kita nak minum di telaga Kautsar. Kita nak kenderaan. Kita nak pakaian. Kita nak rumah yang disebut sebagai arasy Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang dipilih oleh Allah, yang disebut oleh Allah, akan ditempatkan di bawah naungan Allah. Di bawah istana milik Allah. Yang tidak ada sebarang naungan di waktu itu kecuali istana milik Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita perlu kepada duit. Cuma di hari akhirat tidak nama dolar, tidak nama euro, tidak nama baht, nama dia pahala. Nama dia pahala. Maka Allah sediakan money changer ni banyak atas dunia. Bukan saja duit kita boleh tukar supaya dia ni jadi pahala. Tenaga yang ada pada kita. Hari ini alhamdulillah Allah bagi tenaga kepada kita. Kita boleh bergerak mari ke masjid. Masjid jadi money changer. Tukar, dia akan bertukar menjadi pahala. Kita ada kelebihan yang diberi oleh Allah. Ada sikit sebanyak harta benda. Ada duit. Kita ada gaji, kita bekerja. Kita ada duit. Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan satu money changer yang baru. Seperti mana yang diisytiar tadi. Mari pilihan raya Bukit Gantar. Pilihan raya Bukit Gantar jadi money changer. Money changer. Kalau kita tak tukar sini, duit kita tak akan laku. Walaupun kita jutawan, walaupun kita bilioner. Banyak mana harta benda kita pun, kita boleh guna sekadar dunia. Masuk dalam kubur tak laku. Cara mana supaya harta kita laku? Kita boleh tukar. Money changer sementara Allah buat di Bukit Gantar. Bukit Selambau. Baru-baru ni dalam kawasan kita sendiri, di Kuala Terengganu. Kita buat pelaburan dengan Allah. Pelaburan yang diberi ganjaran yang tidak mampu diberi oleh manusia dalam dunia. Dunia pada hari ini kalau kita melabur paling-paling tinggi pun, kalau bank sekarang ini, berapa peratus? Saya pun tak apa tahu. 4% dia bagi. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala lipat ganda 10 kali ganda. 1 sen yang kita holorkan itu diberi bonus oleh Allah selepas daripada kita mati 10 kali ganda. Ini money changer yang Allah buat kepada kita. Dan Allah buat ni murah. Hatta percakapan kita bercakap benda yang baik, kita akan dapat money changer. Kita akan dapat duit, nama dia pahala. Yang boleh kita berurusan. Kita boleh beli istana yang disedia oleh Allah di hari akhirat. Istana yang lebih besar daripada sekalian istana yang ada di atas muka bumi. Sudah tentu kita kena gambar bahawa istana ni harga dia mahal. Kita tak akan mampu beli sekadar kita sembahyang, puasa, jaga diri kita. Orang lain nak jadi apa? Jadilah. Negara nak jadi macam mana? Jadilah. Harga orang nak jual banyak mana? Jualah. Negara ni orang nak tegak sistem syariat macam mana sekalipun, nak ambil daripada Jepun ke, daripada Lokrek ke, daripada Amerika ke, kita kata ikut pandai dia lah. Asal kita boleh sembahyang, cukuplah. Kalau sekadar harta macam ni sudah pasti kita tidak akan mampu membeli arasy Allah ataupun naungan istana mahligai yang disedia oleh Allah kepada 7 golongan manusia. Begitu juga telaga Kautsar. Begitu juga kalau kita nak berkahwin di hari akhirat, disedia oleh Allah bidadari. Bidadari yang tidak ada rupa bidadari ini menyerupai manusia di dunia ini. Orang duduk cerita ratu cantik ke apa benda ke, dia jenis syaitan belaka. Tapi kita ambil yang rupa parah, kita kata comel sungguh. Keluar dalam majalah, hantaran yang dibuat ni sampai 1 bilion. Hantaran dibuat. Bidadari lebih daripada itu. Tak boleh nak banding. Kita kena gambar dalam kepala kita bahawa mesti hantaran dia mahal. Cuma ada cara dia. Tapi kalau sekadar kita ni, pahala tak ada belah mana, kita tak tukar banyak waktu,
kita duduk di dunia ini, kita tak akan mampu. Tak akan mampu berkahwin di hari akhirat. Bidadari tak nak mari dekat kita kerana kita tak ada harta. Tak ada piti, tak ada pahala. Hari akhirat kita kena ingat bidadari pun dia jual mahal juga. Bukan main-main kita boleh mengerak macam atas dunia ni. Kita jangan berasa sedap aku ni rupa comel. Bidadari nak tu, jangan. Orang tua ke, orang muda ke, bila mati di hari akhirat, bidadari dia akan pilih. Siapa yang ada harta banyak, duit banyak yang namanya pahala. Orang yang duit banyak maka bidadari akan mari. Nikmat daripada Allah akan mari kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat, Allah menguji kita yang pertama sekali harta benda. Kerana harta benda ini biasanya manusia akan sayang. Sayang. Banyak-banyak manusia saya pernah bermuamalah. Allah bagi kepada dia ni harta banyak. Harta banyak. Ini cerita betul orang di Besut. Di Besut tak, bukan orang sini. Di Besut. Tanah di negeri Kelantan, kerajaan tak benar dia beli. Tak benar. Banyak harta dia dalam bank. Antara pelabur dalam bank yang terbesar. Dia ni boleh telefon dekat pengurus bank akan mari dekat rumah dia. Tapi dia ni korek. Kedekut bangar, tak tidur masing. Tak tidur masing. Hari Jumaat, kalau kopi berjalan depan dia tidur selalu. Tidur. Dia buat tidur. Yang nak ambil kopi nak letak situ, memang takut orang kata tak tidur masing. Kedekut bangar. Dia buat tidur. Orang sebelah lah ambil kopi bergerak. Bakhil. Ada juga manusia jenis macam ni. Satu Afrika kalau dia makan budu. Di Besut ni, orang suka makan budu. Dia ambil kaca panjang ni. Kalau anak dia cicoh belah kerbah gitu, keling mata. Sebab banyak kena cicoh belah caca. Makhluk Allah buat macam-macam. Manusia dia sayang. Kepada harta ni dia sayang. Dia lebih suka kalau dia boleh sebut duit aku dalam bank ada 500 juta. Tak makan pun tak apa. Macam-macam. Ini adalah realiti yang berlaku pada manusia yang diketahui oleh Allah kerana Allah yang mencipta manusia. Allah tahu. Allah sebut dalam Al-Quran supaya manusia yang seumpama ini insaf, sedar bahawa harta ni ujian. Allah uji kita. Sejauh mana kita boleh buat pelaburan, sejauh mana kita boleh tukar harta benda kita ini supaya ia berpanjangan sehingga selepas daripada mati. Ini yang pertama yang didedah oleh Allah. Yang kedua, Allah menyebut di dalam ayat ini wa anfusikum. Jiwa raga kita. Jiwa raga kita ini adalah milik Allah. Walaupun kita sebut tangan kita, kaki kita, kepala kita, mata kita, telinga kita, dia adalah milik Allah secara mutlak. Sebab itu kita tak boleh nak jaga. Kita tak boleh nak kawal. Doktor pakar. Tengok-tengok kena stroke. Tangannya tak boleh nak bergerak sebelah. Kaku sebelah. Dia doktor pakar. Pakar pula bahagian stroke. Kaku. Kerana bukan milik dia. Walaupun dia doktor pakar. Dia adalah milik Allah. Doktor bahagian telinga. Kabar-kabar dia pekak. Kau dengar? Menandakan bahawa ini bukan milik kita. Cuma dianugerah oleh Allah sementara. Allah berpesan bahawa ini ujian kepada kamu, wahai manusia. Allah nak tengok macam mana penterjemahan kepada anggota-anggota yang dianugerah oleh Allah. Kita dapat suka semua sekali. Waktu sehat kita, kesihatan kita ini akan menjadi pahala dan ganjaran di sisi Allah. Kita hidup sehat. Banyak mana yang kita guna untuk perjuangan Islam. Allah anugerah kepada kita sehat dalam masa satu hari, satu malam, 24 jam. 24 jam. Solat tidur 6 jam. Masih ada 18 jam lagi. Pergi pejabat, keluar pejabat. Masih ada berapa jam?
Kalau kita guna benda ini dengan baik, kita dapat pahala alhamdulillah. Paling tidak, kita tanya. Dalam masa satu hari, berapa kali kita guna untuk perjuangan Islam, perjuangan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dalam Al-Quran, kalau kita baca dalam Al-Quran, ayat-ayat yang ada 6,600 lebih ayat dalam Al-Quran, ayat yang menyentuh perjuangan Islam ini paling banyak di dalam Al-Quran. Allah bawa saja cerita Nabi. Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Menyentuh perjuangan Nabi Nuh. Mari Nabi Musa perjuangan berdepan dengan Fir'aun. Wa fi Musa iz arsalnahu ila Fir'aun bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun. Nabi Musa diutus berdepan dengan Fir'aun yang mempunyai kuasa yang besar. Dia menguasai kuasa dia secara betul-betul berdepan dengan Nabi Musa alaihi salam, sehingga akhirnya Nabi Musa dituduh ahli sihir, orang yang gila, tentang perjuangan. Mana-mana Nabi dalam Al-Quranul Karim, Allah bawa contoh menyentuh perjuangan. Ayat Al-Quran menyentuh sembahyang, keluar zakat, sedekah, buat benda-benda baik yang biasa, jumlah dia terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Tiap-tiap hari kita menunaikan sembahyang. Alhamdulillah kita dapat menyempurnakan sebahagian kecil daripada ayat di dalam Al-Quran. Saya tak nafi ini rukun Islam. Orang yang tak sembahyang masuk neraka. Hatta Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabair kitabnya menyebut orang yang tidak menunaikan sembahyang walaupun dia tidak engkar. Tidak engkar. Sehingga sembahyang tidak engkar. Dia boleh kafir. Keluar daripada agama Allah. Ibadat lain, puasa, zakat, haji. Apabila kita engkar, barulah kita keluar daripada Islam. Kita jadi murtad. Kita engkar. Kita kata, di Mekah buat apa? Buat habis piti. Kafir. Murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Sembahyang semata-mata manusia tinggal. Murtad. Imam Az-Zahabi boleh buka. Di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa yang besar yang digariskan oleh Imam Zahabi. Ini benar besar. Tapi ayat yang menyentuh sembahyang tidak banyak berbanding dengan perjuangan Islam. Berbanding dengan perjuangan Islam. Supaya kita sedar banyak mana masa kita, tenaga kita, harta benda kita dapat sumbangkan kepada perjuangan Islam, kita semut. Kerana ini adalah sebahagian besar daripada ayat-ayat yang dibentang oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu, saya nak sebut sedikit berhubung dengan pengorbanan jiwa raga. Apa yang berlaku di bumi Palestin sebagai contoh. Mengapa rakyat Palestin, walaupun berdepan dengan Israel, walaupun berdepan dengan Amerika Syarikat, berdepan dengan kuasa-kuasa besar dunia, bahkan kita boleh sebut mana-mana senjata yang ada di Amerika, yang ada di Britain, yang ada di Perancis, senjata yang sama ada di Israel. Bahkan bala tentera Amerika, tentera yang sama boleh bertukar jadi tentera Israel. Hanya dengan tanggalkan baju saja. Tanggal baju Amerika, pakai baju Israel. Ini yang berlaku dalam peperangan. Rakyat Palestin, alhamdulillah, mereka mempertahankan bumi mereka. Dan mereka yang lebih daripada itu, mempertahankan agama mereka. Mereka mengorbankan jiwa raga. Syuhada. 2 bulan lepas, saya diberi keizinan oleh Allah untuk menziarahi mereka. Tengok mereka, saya nak sebut sedikit. Bila saya bertemu dengan pimpinan Hamas, Syekh Dr. Musa Abu Marzuk, pimpinan yang ketiga, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, Hamas, banyak
soalan-soalan yang saya kemukakan. Dan saya tanya perkembangan-perkembangan sebenar yang berlaku. Dia banyak menceritakan pengorbanan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda, wanita-wanita, pejuang-pejuang Hamas di bumi Palestin ini. Saya rasa di luar daripada kemampuan kita. Seorang wanita yang sempat saya bercakap, rumah dia dibom oleh Israel. Anak dia ada 11 orang. Gugur syahid. Termasuk yang kecil, umur dia beberapa bulan, tak sampai setahun. Gugur syahid. Termasuk suami dia duduk dalam rumah gugur syahid. Dia kebetulan dia keluar. Keluar nak pergi beli barang, bom jatuh, tinggal dia sorang. Muka dia ceria. Apabila ditanya macam mana nasib saudari, masa depan saudari yang tidak ada lagi anak-anak, tidak ada lagi suami, dia mengatakan bahawa masa depan dia iaitulah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya berbangga, dia kata, kerana semua anak yang saya kandung, saya peranakkan dia walaupun susah. Orang yang beranak ini disebut oleh Nabi SAW menggadai separuh daripada nyawa dia. 11 kali dia mengandung, 11 kali dia melahirkan anak. Saya bangga anak saya gugur syahid. Kerana saya yakin orang yang gugur syahid, seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat kepada 40 orang ahli neraka yang dipilih oleh dia, dipanggil untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang ibu, saya yakin anak saya tak akan lupa pada saya. Suami saya tak akan lupa pada saya. Bila dia ini sebagai syuhada, orang yang mati syahid keluar daripada kubur yang disebut dalam hadis yang panjang, dibangkit oleh Allah dengan darah dia sekali. Mengeluar bau seperti kasturi yang dihidu oleh satu padang mahsyar. Padang mahsyar yang begitu luas dapat menghidu darah orang yang mati syahid seperti kasturi bau. Maka apabila manusia menghidu kasturi ini, peraturan di hari akhirat, semua orang faham ini adalah orang yang mati syahid. Dan semua orang faham bahawa orang yang mati syahid diberi kelebihan yang besar oleh Allah. Dosa dia diampun semua sekali oleh Allah. Kita kena faham bahawa dosa kita ada yang diampun oleh Allah, ada yang tidak diampun oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, dosa syirik aku tidak akan ampun. Dosa lain, insya-Allah Allah akan ampun. Ini ayat umum. Ada hadis Rasulullah tegaskan bahawa dosa diampun oleh Allah kecuali dosa yang melibatkan manusia. Derhaka kepada dua ibu bapa, na'udzubillah. Kita hidup, kita aja sedar. Ibu bapa kita tak tanya khabar. Apa nak jadi, pakaian dia macam mana, kesenangan dia macam mana. Tanggungjawab kita abaikan. Ibu bapa terasa hati. Merasakan anak ni tak ambil berat, anak ni deraka pada dia. Tak akan diampun. Kecuali apabila ibu bapa ini reba kepada anak. Tak akan diampun. Kalau takdir kita nak minta maaf, ibu bapa kita mati, nak buat macam mana? Allah tak ampun. Orang yang mati syahid disebut oleh para ulama yang muktabar, termasuk ulama mufassirin, dosa dengan dua ibu bapa diampun oleh Allah. Hatta jamhur ulama mengatakan termasuk dosa syirik dengan Allah diampun kepada orang yang mati syahid. Ini kelebihan, satu kelonggaran yang Allah bagi, keistimewaan yang Allah bagi kepada golongan yang mati syahid. Penduduk di padang mahsyar, apabila dia memahami perkara ini, dia akan buka jalan. Buka jalan. Cuba kita bayang. Kalau kita atas dunia pada hari ini nak masuk kapur kita, boleh hearing.
kereta mengelok, kita luah lebih dulu. Kita rasa hebat, kita rasa bangga, tu pun tak ke mana-mana. Tak ke mana-mana, sekadar tu dia tinggal habis. Hari akhirat ini malaikat yang mengiringi syuhada. Para anbiya mengiringi syuhada. Orang mati syahid diiringi oleh malaikat untuk duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, diberi penghormatan yang tinggi. Sebab itu seorang ibu ini dia rasa bangga. Bangga anak-anak dia gugur syahid. Dan orang yang mati syahid ini yang berlaku di Palestin, bila saya tanya pengorbanan yang mereka sebut, yang saya nak sebut dalam ayat ini, wa anfusikum, jiwa raga kita. Seorang pejuang Hamas gugur syahid kurang lebih 20 tahun. Gugur syahid dalam peperangan baru-baru ini di Gaza. Apabila Israel serang, mengikut kisahnya, bapa dia yang gugur syahid dulu ketika ditembak oleh Israel, dia tak mati. Dia masih hidup dalam keadaan nazar. Waktu dia nak meninggal dunia, dia sempat berdoa kepada Allah. Dan doa yang dia doa kepada Allah, dia mengatakan, Ya Allah, aku telah melihat taman-taman syurga yang dihidangkan kepadaku. Di akhir umurku ini aku minta supaya anak aku ini gugur syahid seperti mana aku. Alhamdulillah, baru-baru ini anak dia gugur syahid. Apabila gugur syahid, digali kubur berhampiran dengan ayah dia. Sebelum ayah dia, gali-gali kubur ayah dia ni jadi luah. Dan penggali kubur ini seluk tangan dia, jamuh tangan ayah dia ni masih panas, darah berjalan. 20 tahun. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu anggap orang yang mati syahid ini mereka mati, bahkan mereka hidup, diberi jaminan rezeki oleh Allah. Allah yang bagi makan kepada mereka. Di Khan Yunus, perkuburan yang dibom oleh Israel, keluar mayat yang telah meninggal dunia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Yang ada di dalamnya ramai syuhada. Bila keluar, banyak darah yang keluar. Ini kelebihan. Saya sebut benda ni, bila saya bercakap, balik, tiba-tiba rasa sebut. Bila kita ingat bahawa perjuangan kita yang senang. Senang perjuangan kita. Allah bagi kepada kita ini kesenangan yang terlalu banyak. Bukan saja kesenangan duniawi, kesenangan dalam perjuangan. Nak mesyuarat dengan kereta. Mari tempat majlis ilmu dengan kereta, duduk bawah kipah. Keluar daripada majlis, orang berjual. Nak makan apa, boleh makan belaka. Perjuangan kita ni mesyuarat cawangan, mesyuarat kawasan, mesyuarat agung. Mari pilihan raya sekali-sekala. Kita pergi pilihan raya untuk bantu calon yang memperjuangkan Islam supaya dia menang. Perjuangan kita ni. Pergi pula kalau satu-satu kawasan yang ada duit sikit, minyak dia tapak. Kata Dr. Musa Abu Marzuq, waktu peperangan, Hamas di peringkat pusat, dia minta daripada cawangan-cawangan dia, daripada furuk, daripada sayap dia, supaya keluarkan 50 orang yang berani mati syahid. Bukan dia minta duit seperti mana yang diminta tadi. Saya nak sebut, kalau duit yang diminta kita tak boleh nak holok, RM1, RM2, RM5, di mana perjuangan kita? Sekadar minta berkhidmat 2-3 hari, 1 minggu. Untuk kita berdepan dengan pilihan raya. Kalau kita tak mampu, bila kita mati, macam mana kita nak berdepan dengan Allah? Zaman Rasulullah, sahabat boleh sebut, Ya Allah, nahnu minal muhajirin. Kami ini di kalangan muhajirin. Tinggal Mekah, tinggal harta benda, kampung halaman, keluarga, berjihad. Pergi ke Madinah Al-Munawwarah semata-mata nak pastikan Islam tertegak wujudnya negara Islam.
Ada di antara mereka boleh sebut, nahnu min ahli Badr. Kami ni mujahidin dalam peperangan Badar. Nahnu minal ahzab. Kami ni daripada bala tentera Ahzab. Kami gugur syahid kami itu. Orang Palestin dia boleh sebut, kami mempertahankan Aqsa. Kami nak menegakkan Islam. Kami mengorbankan jiwa raga. Lepas tu kalau kita mesyuarat pun kita tak pergi. Kita nak cakap apa dengan Allah? Di pada masyarakat. Saya kadang-kadang bagi rasa sebab. Bila kita buat pemantauan, ada cawangan-cawangan, tak boleh nak mesyuarat agung. Orang ramai. Tapi ambil berat kepada perjuangan Islam ini kurang. Majlis-majlis ilmu yang dibuat. Kalau sini Alhamdulillah lah. Tengah-tengah tempat majlis ilmu pagi Jumaat ada 5 orang, ada 10 orang. Kalau orang tak ramai, ada apa? Ramai. Di sudut pengorbanan. Isytihar pungutan derma. Orang ada 10,000, pungut-pungut dapat 2,000. Dapat 2,000. Jadi satu benda yang menyayat hati. Di Palestin orang minta mati syahid. Kita tak pernah lagi dalam negara kita minta mati syahid. Dan kita masih lagi yakin perjuangan kita ini perjuangan dakwah. Perjuangan cara aman yang telah kita putus dalam hati kita. Cara aman, cara mudah. Saya nak sebut, biarlah wafi anfusikum. Pengorbanan jiwa raga kita dalam suasana yang mudah. Kita dapat tunai dengan baik. Kita dapat sempurnakan dengan baik. Jadi sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah sebut benda ini awal-awal kerana Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui. Apa yang ada di dalam isi hati kita, apa yang ada di dalam jiwa kita. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Allah telah sebut, kamu juga akan dengar. Bila kamu bergaul dengan masyarakat, kamu duduk dalam masyarakat, kamu bawa perjuangan Islam, kamu bercakap benar, yang benar kamu kata benar, yang batil kamu kata batil. Bila berdepan dengan masyarakat, Allah sebut, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Kamu akan dengar yang pertama daripada ahlul kitab. Allah bawa contoh. Dengar daripada ahlul kitab. Bukan daripada orang jahil. Orang jahil lebih teruk lagi lah. Allah sebut ahlul kitab. Zaman Rasulullah dulu ahlul kitab. Zaman kita ni orang agama. Yang tahu Al-Quran. Yang tahu hadis. Yang belajar di Timur Tengah. Belajar di Mesir juga. Belajar di Mekah juga. Tapi kamu akan dengar. Wahai Muhammad. Wahai sahabat-sahabat Rasulullah. Wahai tabi'in. Wahai umat Muhammad. Sehingga kepada hari kiamat. Kamu akan dengar benda ini. Azan kathira. Percakapan. Yang memilukan hati kita. Yang menyedihkan kita. Yang menyakitkan hati kita. Yang memberi tekanan kepada kita. Kita akan dengar benda ini. Ini adalah percaturan agama. Supaya apabila kita melalui ayat yang seumpama ini, paling tidak kita akan bahagikan. Ulama terbahagi kepada 2 golongan. Ada ulama yang baik, yang kita panggil ulama ul-akhirah. Ada ulama usul, ataupun ulama ud-dunya, yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada ulama ud-dunya, ada ulama ul-akhirah. Ulama dunia. Ada ulama akhirat. Sebab itu kadang-kadang kita lihat. Ada orang yang alim. Tetapi dia diperalatkan oleh dunia. Boleh dijual beli pun. Boleh dijual beli. Ditawar jawatan. Jawatan mufti ke, qadhi ke. Dia akan tanya gaji banyak mana.
Dia akan nilai dengan perut dia. Perut dia, perut anak dia, perut isteri dia, perut nasi. Cukup ke tak? Kalau nampak ini melebihi, maka dia pun sanggup. Sanggup dia ni diikat dengan peraturan. Diikat dengan tata tertib. Benda ini kamu boleh bercakap, benda ini kamu tak boleh bercakap. Dan bila kamu bekerja dengan kerajaan, jangan sekali-kali bercakap ini merugikan kerajaan. Rugi agama tak apa. Rugi umat Islam tak apa. Jangan merugikan kerajaan. Ini yang berlaku banyak. Hatta di bumi Palestin. Kalau kita lihat di dalam sejarah. Tahun 60-an. Ketika mana bangkitnya ulama-ulama yang mengharamkan arak. Mengharamkan arak di Palestin, di Lebanon. Ulama ini dibunuh. Siapa yang suruh bunuh? Ulama juga. Mengeluarkan fatwa kononnya ulama yang bercakap benar ini sebagai burak. Kita baca dalam sejarah Palestin. Satu buku, Al-Palestin Fil Kharaid, yang dikarang oleh Emilia Yaqub. Satu kitab yang cukup baik. Dia mendedahkan bagaimana sejarah yang berlaku sebelum daripada penjajahan lagi. Sehingga kepada zaman penjajahan, sehingga kepada jatuhnya kota Baitul Maqdis, sehingga kepada hari ini. Sampai ke tahun 90. Buku ini dikeluarkan tahun 90. Ulama yang bunuh ulama. Ulama yang mengeluarkan fatwa ini bunuh. Disyariatkan dalam agama ini untuk bunuh. Dia sebut bunuh. Ulama yang bercakap mengharamkan arak, mengharamkan judi, ini bunuh. Kalau ulama bercakap, benda yang boleh menjana ekonomi ni, kita kena diam sikit. Ini hak bagus. Bagus. Ataupun tak bercakap terus. Kalau mari isu orang tak bayar zakat, habisin dia. Dengan dalil tu, dengan dalil ni. Mari isu yang jelas, tak berani nak bercakap. Mari isu negara Islam. Yang sepatutnya kalau dalam negara kita ni, isu penjelasan. Bagaimana hukum Islam, hukum hudud, qisas, ta'zir, diyat. Sepatutnya para mufti ini, yang ada, qadi-qadi yang ada ini, mereka bagi penjelasan dalam televisyen kepada masyarakat non-Muslim, masyarakat bukan Islam. Bagaimana hikmah pelaksanaan ini, dan pelaksanaan ini tidak membawa apa-apa masalah dalam masyarakat majmuk. Alhamdulillah, saya yakin kalau peranan diambil ini, telah ramai orang bukan Islam memeluk agama Islam. Dan dia dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Orang yang dapat bagi maklumat sehingga seorang itu dapat hidayah daripada Allah, disebut oleh Rasulullah, khairun min humri ni'am. Lebih baik daripada dia memiliki seekor unta merah. Unta merah ni kenderaan yang paling canggih. Kalau kita sekarang ni lebih baik daripada jet Sukhoi ke, yang boleh pergi ke daripada Gong Kedah di Besu, boleh pergi ke Kuala Lumpur, jarak dia antara 4 minit 5 minit. Lebih baik daripada itu lagi. Kalau boleh bagi penjelasan. Sedangkan benda ini, benda yang simple. Tapi bukan saja penjelasan tidak diberi. Mereka pula bercakap, hukum Islam tak boleh dalam masyarakat majmuk. Sebab benda ini Islam. Orang lain ni agama bukan Islam. Macam mana kita nak paksa dia supaya dia ikut agama Islam? Dia telah tinggal rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat kepada sekalian alam. Telah tinggal, telah lupa. Agama Islam ini untuk semua. Untuk semua agama. Dan tidak ada satu syariat di dalam Islam ini yang akan mencetuskan suasana yang tidak baik di kalangan masyarakat majmuk. Saya pernah ingat sekali zaman kita memerintah dulu. Saya buat satu forum yang dianjurkan di Pulau Pinang dengan masyarakat non-Muslim. Dia nak tahu waktu itu bagaimana kharaj. Tapi bila saya bentarkan, saya cerita
Cerita kharaj, kemudian kita cerita hudud, kisah dan takzib supaya dia faham. Dalam masa 2 jam, saya bercakap 2 jam. Saya sebut macam mana hudud, kisah dan takzib dan bagaimana Islam ini akan memayungi agama lain. Islam ini adil. Adil. Hatta dalam majlis itu saya sebut, sekiranya saudara-saudara, saudari-saudari yang hadir di kalangan masyarakat Cina, masyarakat India yang ada pada hari ini, dapat kemukakan satu contoh. Saya tidak nak 2 contoh. Saya nak satu contoh saja apabila Islam dilaksanakan ini, ada perkara yang tidak baik. Islam suruh melalui kitab Al-Quran supaya kita tinggalkan satu kerja. Tinggal judi, tinggal rock. Tiba-tiba benda ni benda baik. Allah suruh kita tinggal benda baik. Kemudian Allah suruh kita buat benda tak baik. Saya nak satu contoh. Saya kata kalau boleh bukakan satu contoh, insya-Allah saya akan ikut agama awak. Saya pun tak nak ikut agama Islam ini kalau agama Islam ni tak baik. Saya tak nak. Sebab kita yakin dalam agama kita tidak ada yang tidak baik. Dan tidak ada orang yang boleh kemukakan dalam ajaran Islam ni ada ajaran yang tidak baik. Kita yakin. Sebab itu Rasulullah apabila dia berdialog, Allah bagi gambaran. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hai Muhammad, kamu sebut kepada mereka, buat mari bukti dia, hujah dia. Bawa mari. Sekiranya dia benar, bawa mari hujah. Dan kita benar, kita kebukakan kepada mereka hujah. Alhamdulillah bila saya sebut setelah saya bagi penjelasan begini-begini sistem pelaksanaan Islam, negara Islam dan sistem dia begini-begini. Alhamdulillah orang bukan Islam ini dapat faham. Dapat faham dengan baik. Sehingga dia tak boleh nak kritik Islam. Dan memang tidak ada ruang dalam agama Islam untuk dikritik. Sebab tu saya berani sebut. Saya berani sebut. Tidak ada. Hatta kalau kita bincang apa benar pelaksanaan Islam di sudut hudud, kisah dan takzib yang mengancam bangsa lain, yang mengancam agama lain. Yang tidak adil. Cuba sebut dalam Islam apa benar. Tidak ada. Dia adalah agama yang baik. Sebab itu kita tengok Musa Akhir ini. Walaupun usaha dakwah kita mengaku berkurangan terhadap masyarakat non-Muslim. Tapi Allah anugerah kepada kita ni mudah lagi satu benda. Orang bukan Islam. Mula buka mata, mula celek mata, melihat perjuangan kita, perjuangan Pak. Apabila mereka lihat kekacauan yang berlaku dalam negara kita ini dahsyat. Indeks jenayah daripada kita merdeka 1957 sehingga kepada sekarang ini 2009. 52 tahun. Percubaan kita ambil sistem hidup daripada Britain bercampur dengan India yang kita panggil Lord Red. Kita amalkan dalam negara kita bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, 52 tahun. Kalau 10 tahun saya berat juga nak komen, 20 tahun rasa berat. Ini 57 tahun daripada merdeka sehingga pada hari ini. Jenayah makin membimbangkan. Makin membimbangkan. Anak diculik, dibuang dalam tong sampah. Semua ini kerana peraturan. Bila kita ambil sistem manusia, kita laksanakan di atas muka bumi Allah. Allah ni dia Allah. Saya sentiasa sebut. Allah tak berhajat kepada kita. Allah tak ada benda. Kita jadi kafir belaka ke atas dunia. Allah tu lagu tu. Dia tidak mengurangkan kuasa Allah. Bukan macam kita. Kalau orang tak sokong, halah pilihan raya. Allah tak ada pilihan raya ni. Dia tidak perlu kepada sokongan manusia. Tak perlu. Tiba-tiba kita tunjuk sombong kita. Atas dunia kita laksanakan peraturan yang kita buat sendiri dengan mata kepala kita. Bila dilaksanakan berlaku jenayah, Allah akan biarkan benda ini berlaku. Bahkan Allah akan mengerahkan hati manusia. Semakin hari semakin dahsyat. Sebab itu yang berlaku pada hari ini, semakin hari semakin parah. Penjara makin hari makin banyak. Pengedar, penagih dadah semakin hari semakin membimbangkan. Kecurian, ragut, rampok, samun. Semakin hari semakin membimbangkan.
2-3 minggu lepas sapu kedai saya. Ya. Tak banyak mana buang buruk 250,000. Ya. Peti besi dah tak selamat. Bebek mula takut sekarang. Sebelum ini disebut tidak ada teknologi boleh belah peti besi. Sampai bom pun dia kata tak pecah. Sekarang ini orang boleh sebut. Sudah ada alat. Membimbangkan. Tidak ada jalan penyelesaian. Anak zina makin hari makin ramai. Apa cerita ni? Penguatkuasaan makin hari makin banyak. Dalam parlimen apabila bajet dibentangkan, Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri menambahkan peruntukan untuk pasukan keselamatan, untuk penjara, untuk polis. Jenayah makin membimbang. Sebab dia simple saja. Allah tak bagi pertolongan. Tidak ada barakatin minas sama'i wal ard. Berkat daripada langit dan bumi tidak ada. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk di bumi, penduduk di kampung beriman, bertakwa kepada Allah, melaksanakan syariat Allah, Allah akan buka pintu rahmat daripada langit dan bumi. Bila bagi rahmat. Tengok zaman Rasulullah. Bila Islam dilaksanakan. Perampok yang merampok. Tak masuk Islam. Tapi dia berhenti. Pencen daripada merampok. Orang yang kaki zina. Dia menghormati Islam. Tak masuk Islam. Yang masuk Islam. Alhamdulillah lah. Boleh tinggal baik. Yang tak masuk Islam. Tapi dia pencen daripada zina. Dia berhenti. Sebab apa? Diberi pertolongan daripada Allah. Allah yang tidak ada apa-apa kepentingan dengan kita. Bila dia tengok atas muka bumi Malaysia ni. Berlagak, sombong, takabur. Laksanakan peraturan manusia. Tolak peraturan Allah. Bila berlaku jenayah. Takkan Allah nak tolong. Ini yang kita kena ingat. Pertolongan daripada Allah terlalu mustahil. Mustahil. Sebab itu kita kena balik kepada Allah. Balik kepada peraturan yang ditetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila kita bercakap kebenaran. Allah pesan kepada kita. Walaupun benar ni baik. Kamu kena ingat. Kamu akan berdepan dengan azan katsira. Ancaman-ancaman yang banyak. Macam saya sebut di Palestin. Ulama yang mengeluarkan fatwa untuk membunuh ulama. Di tempat kita pun tidak kurang. Tidak kurang. Ada ulama yang menghasut. Supaya individu tertentu ditangkap, dimasuk ISA. Kita dapat tahu. Ada campur tangan daripada ulama sendiri. Daripada orang yang reti agama. Sudahlah mereka pengecut. Mereka ni takut nak menyatakan kebenaran. Mereka menggunakan kuasa yang ada untuk menangkap, untuk menindas, untuk macam-macam kepada orang yang bercakap benar. Sebab itu Allah sebut awal-awal. Waktu Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah mempunyai kuasa, Rasulullah ada kedudukan, Allah sudah telah sebut bahawa kamu akan mendengar azan katsira. Benda yang menyakitkan hati kita. Benda yang memilukan kita. Tidakkan yang berbagai-bagai. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Kalau kita boleh bersabar. Kita terima ujian ini, kita bersabar. Wa tattaqu, di samping kita sabar, kita tingkatkan ketakwaan dengan Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Yakin dengan perjuangan yang ada pada kita. Kita bangga dengan perjuangan yang kita perjuangkan ini. Kita bangga. Ada orang yang dia tak bangga dengan perjuangan Islam. Ada. Dia kata saya sokong belakang-belakang. Sokong belakang-belakang. Saya kena duduk dia. Sepatutnya kita memperjuangkan Islam. Kita kena bangga. Kalau orang sebut hati apa? Alhamdulillah saya orang PAH. Sepatutnya begitu. Lepas tu kalau dia sebut, kalau cakap macam tu, kena tindakan, kena itu, kena ini. Memanglah dalam Islam ni ada jihad. Kalau tidak, apa guna jihad dalam Islam? Islam ada iman, ada akidah, ada mujahadah.
Kalau kita nak duduk senang, tak payah mujahadah, tak payah apa. Dalam Islam tak guna benda-benda macam ni. Kita kena ingat. Sebab itu kita dengan Islam untuk mempercepatkan kemenangan Islam, kita kena ada pengorbanan. Semua pihak kena ada pengorbanan. Kalau tak berani nak depan tu. Kalau sumbangan di holo boleh tahan. Ni depan tak berani, belakang pun tak berani. Hak senyap pun tak berani, apa tu hak yang zahir. Allah kat sumbangan. Musim kita nak berdepan dengan pilihan raya ni ke. Allah sumbangan. Kita ada gaji 3-4 ribu. Kita ada gaji 2 ribu. Takkan tak boleh nak Allah RM50, RM100. Dah tak berani secara berdepan, tak berani. Tak apa, belakang. Tapi kita bimbang, takut-takut ini adalah helah. Helah. Sekadar nak sedap ke mulut. Takut kita bimbang macam tu. Jadi sebab itu, dalam Islam, Allah sebut, wa in tasbiru. Kalau kamu sabar, wa tattaqu. Kemudian kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna zalika min azmil umur. Yang demikian itu adalah perkara yang benar-benar dikehendaki oleh Allah. Sebahagian daripada ulama mufassirin mengatakan yang demikian itu kamu akan termasuk seperti mana golongan azmil umur. Nabi-nabi yang kita panggil ulul azm, yang menerima tentangan yang hebat, tetapi dia boleh terima tentangan ini dengan iman, dengan sabar. Dia digolong oleh Allah di kalangan azmil umur. Ulul azm. Allah dedahkan apabila kita berdepan dengan ancaman, dengan ujian yang saya sebut tadi. Maka kita akan termasuk di kalangan azmil umur. Orang yang mulia, yang diberi sanjungan, diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sembok balik. Sembok Allah tunjuk seperti mana yang saya sebut dalam dunia pada hari ini. Orang lain selain daripada kita memperjuangkan Islam ni payah. Payah. Afghanistan payah, Lebanon payah, Palestin payah. Hatta di tempat aman, di Mesir, di Jordan, payah tidak macam kita. Saya pernah hidup di sana lama, 10 tahun. Pernah bersama dengan Al-Ikhwanul Muslimun, tahu macam mana keperikan waktu saya duduk di Mesir. Pernah nak menghadiri satu usrah bersama dengan Mursyidul Am dia, Hamid Abu Naf. Nak jumpa dengan dia, maka seminggu. Hari ni saya pergi rumah. Usrah minggu depan. Minggu depan. Kena pergi awal. Seorang sehari. Hari je seorang boleh pergi. Kalau pergi ramai-ramai, silap kena cukup. Payah. Perjuangan mereka ni susah. Payah. Ramai yang ditangkap. Kalau di Mesir ditangkap. Syekh Mahdi Akif. Yang jadi Mursyidul Am sekarang ini. Dia pernah digantung kaki di atas, kepala ke bawah. Dalam masa beberapa hari, darah keluar ikut telinga. Payah perjuangan mereka. Sebab tu di penghujung kuliah ini, saya nak pesan kepada diri saya. Terutama sekali. Orang lain nombor 2. Biarlah kita dapat sempurnakan perjuangan kita yang mudah ini dengan baik. Kalau tidak malu kita depan Allah. Kita nak cakap apa dengan Allah? Syuhada ikut ramai-ramai. Orang yang berjuang Islam hebat-hebat ikut ramai-ramai. Kita nak ikut belakang dia. Nak kat tanya dah mu ni berjuang apa? Mu corak cawangan pun tak keluar. Duit adalah pokok orang minta RM1 pun tak nak duit. Sehat segar molek gini-gini. Oh sehat ada kenderaan, ada molek, ada ceramah. Hujan je. Tak berani nak pergi dah. Tak apa, biar dulu. Kita nak jawab apa? Nak tunjuk bangga kita dengan Allah. Atas poin mana? Atas bukti mana? Atas bukti mana? Sebab di hari akhirat ni Allah akan menentukan kedudukan kita berdasarkan kepada kekuatan yang kita miliki di dunia ini. Kekuatan perjuangan, kekuatan amal ibadat kita. Ini yang saya nak pesan kepada diri saya, terutama sekali kepada kita semua. Supaya kita yakin dengan perjuangan kita, kita bangga dengan perjuangan kita. Dan kita anggap perjuangan ini akan menjadi bekalan yang mahal kepada kita.
apabila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada pagi yang mulia ini, saya nak berhenti setakat itu dulu. Sekiranya ada yang terkasar bahasa saya mohon berbanyak-banyak kemaafan. Berbanyak-banyak kemaafan. Apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Dan sekali lagi saya sebut apa yang disebut oleh Tuan Haji Omar tadi. Terma untuk pilihan raya yang dipungut pada hari ini. Kena pakat waktu keluarlah insya-Allah. InsyaAllah kita tunjukkan kesungguhan kita untuk mendaulahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah Allah dia akan ganti. Dalam satu doa kursi, Allah ma'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat ni bila kita buat keluar duit saja, dia doa kepada Allah. Malaikat ni orang yang paling rapat dengan Allah, dia doa kepada Allah tak berhenti. Wahai Allah, mu kena ganti ya Allah duit kepada orang ni berlipat ganda. Dia tak berhenti minta kecuali Allah ganti atas dunia. Bukan akhirat, atas dunia. Akhirat tu pasal cerita lah. Kemudian orang yang bakhil, Allah sebut, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat juga doa. Ya Allah, mu tutup pintu rezeki kepada orang ni. Tak berhenti dia doa kecuali apabila Allah tutup pintu rezeki. Na'udzubillah. InsyaAllah, biar kita termasuk di kalangan allazina yunfiquna fi sabilillah. Orang yang menderma di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu saja. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.